agama ini dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Lalu kita sebagai umat perbanyakkanlah melafazkan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah. Pada pagi ini dihimpunkan kita pada satu tempat yang dimuliakan, yang dinisbahkan sebagai Baitul Kulli Taqiyyin. Tuan-tuan, keberadaan kita pada satu tempat yang Nabi istilahkan sebagai rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Hak ini Nabi sebut. Mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada satu tempat yang amat dimuliakan, insya-Allah. Jadi pagi ini saya mengambil kesempatan, kita berada pada awal Muharram, kita berada pada sambutan Ma'al Hijrah 1445, sekadar perkongsian asas sahaja. Dan insya-Allah kita ada siri Ma'al Hijrah yang kedua yang akan diadakan pada 30 hari bulan, iaitu kita menjemput Al-Fadhil Ustaz P.U. Izzat untuk menyampaikan hijrah dari segi ibrah, dari segi pengajaran. Jadi pagi ini kita akan sebut berkaitan dengan fiqh al-hijrah. Kerana dalam hijrah itu ada hukum hakam dia. Dan sedikit hikmah daripada setiap kronologi hijrah yang dilakukan, yang dijalankan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali suka saya mengambil daripada satu perkara yang sangat penting berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut dalam kitab Risalah Tauhid, menyebutkan bila kita bicara tentang cinta dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepadanya, antara perkara yang ditekankan adalah wajib melebihkan pengetahuan kepada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kan setiap umat ni ada nabi ya. Setiap zaman, setiap kaum itu ada nabi dan rasul. Maka kita ini adalah umat akhir zaman yang diturunkan dan disampaikan kepada kita nabi yang terakhir. Dan itulah nabi kesayangan kita, kecintaan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi hukumnya wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Kitalah orang Islam yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan ke atas kita, iaitu melebihkan pengetahuan tentang nabi kita sendiri. Ini dalam hidup kita ni kita kena ada usaha dan masa untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tentang bangsanya, siapa Nabi kita, apa bangsanya. Kalau anak tanya, ayah Nabi kita bangsa apa? Kalau kita jawab Melayu, parah tuan-tuan. Kita kena tahu siapa bondanya, siapa ayahandanya. Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Jawab. Wajib kita tahu. Warna tubuhnya, ini berkaitan dengan syama'il. Hal kenabiannya, hal kerasulannya, tempat diputerakan dia, mana Nabi kita lahir, boleh jawab. Orang Islam mesti boleh jawab. Hal syariat kerasulan dan perjalanannya, ini semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kita belajar. Sebab tu hijrah ini juga merupakan satu perkara yang benar, perkara yang benar-benar berlaku kerana disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis. Seperti mana kita belajar tentang Al-Isra' wal Mi'raj, ini perkara iman, perkara yang mesti kita yakin. Kalau kita tolak, maka itulah yang berlaku antara Abu Bakar berbeza dengan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu yang menafikan kebenaran yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan kitab Fiqh Al-Hijrah karangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang meletakkan secara tertib. Permulaannya adalah ta'arif dan kemudiannya hukum dan kemudiannya kronologi hijrah, padanya ada hukum. Baik. Hijrah ni hukumnya apa tuan-tuan? Hijrah ni hukumnya, pertama sekali kalau kita lihat, dia tak sebut hukum, dia sebut tentang ta'arif. Hijrah ni pertama sekali berlaku iaitu hijrah ke Habsyah. Ingat tak? Hijrah ke Habsyah ni berlaku berapa kali? Berlaku sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun ke-5 dan tahun ke-7 kenabian sallallahu alaihi wasallam.
Dan hijrah yang kedua pembahagian oleh para ulama adalah hijrah daripada Mekah menuju ke Yathrib, ataupun nama selepasnya itu adalah Madinah. Itu hijrah yang kita maksudkan dan kita nak bincangkan. Yang ketiga hijrah itu adalah hijrah daripada pelbagai kabilah dan kaum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari hukum syarak. Nak belajar ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan setelah mereka belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan balik ke tempat masing-masing dan menyampaikan apa yang dipelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hijrah selepas hijrah Mekah dan Madinah. Dan kemudian yang keempat iaitu hijrah sesiapa yang memeluk Islam di kalangan penduduk Mekah. Dia beriman di kalangan penduduk Mekah dan mereka mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka pulang semula ke Mekah. Itu yang berlaku selepas hijrah ke Madinah. Itu juga merupakan pembahagian hijrah oleh ulama. Dan yang kelima itulah hijrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhijrah itu ialah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahagian hijrah oleh ulama. Dan kalau kita lihat antaranya Ibn Qayyim yang meninggal tahun 1340 Hijrah. Maknanya lebih kurang dalam 105 tahun dah dia tinggalkan kita. Dia membagikan hijrah itu kepada dua. Yang pertama iaitu hijrah secara dengan tubuh badan daripada satu negeri ke negeri yang lain. Maknanya hijrah secara jasad, secara fizikal daripada satu negeri ke negeri yang lain. Dan yang kedua itu adalah hijrah secara rohani, yakni hijrah dengan hati. Hati yang dulunya selain daripada Allah dan Rasulnya kepada hati yang dekat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas pembahagian hijrah yang disebut dalam beberapa kitab, antaranya kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah berkaitan dengan hijrah. Maknanya kalau orang tanya kepada kita, hijrah itu banyak apa? Ya banyak. Dan hijrah itu ditarifkan dengan banyak. Dan hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Antara dalil yang menyebutkan tentang kelebihan hijrah ini sudah tentu banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Antara kita baca, yang pertamanya surah Al-Baqarah ayat 218. Allah menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yarjuna rahmatallah. Mereka ni semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Begitu juga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 20. Bagaimana Allah menyebutkan allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'azim. Ini kelebihan orang yang berhijrah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu, wahajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu, dan mereka yang berjihad, fi sabilillah, bi amwalihim, dengan harta-harta kekayaan mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'zamu darajah, itu adalah lebih besar kedudukannya, darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, itulah mereka orang yang berjaya. Sebab itu pada ayat ni kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir menceritakan sebahagian orang yang ada ketika itu, mereka selepas Islam mereka mengkhususkan antara amalan mereka adalah untuk menjamu orang minum, iaitu jemaah haji, dan mereka hanya sekadar memakmurkan Masjidil Haram. Lalu Sayyidina Umar menegur akan perkara itu. Maka turunlah ayat ini yang menyebutkan tentang bahawa sebesar-besar amalan yang disebutkan sebagai a'zamu darajah, di sisi Allah darjatnya tinggi,
Yang pertama itulah orang yang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, dan yang ketiga adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Ini antara ayat yang menjadi dalil kepada kelebihan, iaitu hijrah yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan juga di dalam hadis. Antara hadis yang menyebutkan tentang kelebihan hijrah ini adalah hadis daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kita baca hadis sebelum ni, anak dia Abdullah bin Amr Al-As. Amr Al-As radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Apakah kamu tahu, kata Rasulullah, bahawa Islam itu boleh menghapuskan dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah juga boleh menghapuskan dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan ibadah haji juga boleh menghapuskan dosa yang sebelumnya. Kata Imam Nawawi syarah kepada hadis ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga amal ini, apa dia? Islam, hijrah dan juga haji. Kesemua itu amalan sekiranya dilakukan semata-mata kerana Allah, maka kelebihannya ialah diampunkan dosanya yang sebelumnya. Dan ini kita dah bincang dah. Kita bincang cabang iman berkaitan dengan ibadah haji kan. Orang yang pergi haji, dia pergi sana semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain, bukan kerana orang kaya nak berniaga, nak melancong, bukan kerana orang nak bangga dengan banyak kali pergi haji, tetapi kerana Allah. Maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya bersih. Bayi yang baru lahir fitrahnya bersih, tak ada dosa tuan-tuan, suci. Begitulah juga orang yang pergi haji. Begitu juga orang yang hatinya itu kembali kepada Islam. Maknanya fitrahnya bersih, tidak ada dosa ke atasnya. Dan termasuklah disebutkan dalam hadis, iaitu orang yang berhijrah kerana Allah SWT. Kesemua diberikan ganjaran, iaitu diampunkan dosa sebelumnya. Baik. Kemudian kita melihat antara hukum hijrah. Hukum hijrah ni, ijma' para ulama' mengatakan wajib berhijrah daripada negeri kafir apabila orang Islam terpaksa melakukan maksiat. Hijrah tetap berlaku, walaupun ada hadis yang menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu merujuk bahawa khusus dia, kewajipan dia itu semata-mata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita pada tahun ini, contoh 2023, 1445 Hijrah, masih boleh berhijrah. Antara keadaan yang mewajibkan kita berhijrah, sepakat para ulama mengatakan sekiranya orang Islam terpaksa melakukan maksiat. Tak berlakulah di Malaysia ni, tapi contoh kita duduk satu negara dan negara itu memaksa kita untuk melakukan maksiat, maka wajib kita berhijrah daripada tempat tersebut. Nanti kita baca satu ayat bagaimana orang-orang yang duduk di Mekah, mereka ni menganggap diri mereka ni dizalimi, teraniaya. Lalu mereka tak keluar daripada Mekah. Bila mati mereka dalam peperangan Badar, maka mereka tanya, dialog ni berlaku, dan mereka menjawab dan ditemplak oleh malaikat. Yang keduanya yang disebutkan bahawa oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, hijrah daripada bumi kafir ke negeri Islam adalah wajib ke atas seorang Muslim yang tidak dapat mempertahankan untuk menzahirkan agamanya. Sembahyang tak boleh, perintah agama supaya kita melindung aurat kita, tutup aurat kita dengan sempurna, tak boleh pakai tudung, tak boleh. Duduk negara yang sedemikian, maka wajib ke atas orang Islam yang tidak dapat bertahan untuk menzahirkan agamanya untuk dia keluar berhijrah. Dan hukum ini adalah berkekalan dan tanpa sebarang ikatan ataupun syarat. Baik. Dan begitu juga maksudnya di tempat-tempat lain dianggap sama ta'rifnya dengan negara kafir. Walaupun dia bukanlah negara kafir, tetapi negara itu mengamalkan pemerintahan yang menghalang orang Islam untuk menzahirkan syariatnya sendiri. Maka kita itu wajib untuk dia berhijrah. Contoh dia, tidak dapat praktikkan sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh sembahyang jemaah, tak boleh azan, tak berlaku lagi lah di tempat kita ni. Tapi sekiranya berlaku, maka
wajib untuk berhijrah apa saja, walaupun negara tu negara yang diperintah oleh orang Islam. Baik. Antara kalau kita lihat pada ayat Quran surah An-Nisa ayat 96-97. Ini kita sebut perbualan di antara malaikat. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Ini mereka jawab pada malaikat. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'na hilatan wa la yahtaduna sabila. Pada ayat ini sebenarnya berlaku pada peperangan Badar dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Ketika mana orang-orang Mekah di kalangan mereka yang digolongkan sebagai munafik, mereka ni tak ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Dan mereka beranggapan bahawa mereka ini tidak dapat keluar berhijrah kerana mereka ini dizalimi. Mereka ini dikekang oleh musyrikin Mekah. Akhirnya menyebabkan mereka dipaksa untuk menyertai musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Maka golongan ini memberikan alasan bahawa mereka tak dapat berhijrah kerana mereka ni orang-orang yang teraniaya di negara mereka sendiri. Maka turunlah ayat ini yang menceritakan sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat sedang mereka menganiayai diri mereka. Mereka sebenarnya hakikatnya sedang menzalimi dan menganiayai diri mereka. Kerana apa? Kerana mereka enggan keluar berjihad. Mereka tak nak pergi berjihad, berhijrah untuk membela Islam, dan mereka rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Lalu mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan, qalu kun, kata malaikat kepada mereka. Sebelum itu malaikat bertanya kepada mereka, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Lalu mereka menjawab kepada malaikat bahawa kami ini adalah orang-orang yang teraniayai di negeri di tempat kami. Kemudian malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah ini luas untuk kamu berhijrah padanya? Qalu, maka mereka mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, dan mereka lah orang-orang yang sedemikian keadaannya tempat akhir mereka ialah di dalam neraka. Melainkan illal mustad'afi, kecuali orang yang lemah, minar rijali wan nisa, di kalangan lelaki dan perempuan, kanak-kanak, orang tua dan orang perempuan. Mereka ini yang disebutkan sebagai tidak berupaya untuk mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui satu jalan untuk pergi berhijrah. Ini pengecualian. Adapun mereka yang klaim mengatakan bahawa mereka ini teraniaya, mereka ini tak dapat keluar berhijrah, mereka tanya, bukankah rumah ataupun bumi Allah ini luas untuk kamu pergi berhijrah? Ini balasan kepada mereka yang enggan berhijrah dan kekal dalam keadaan iaitu tidak boleh meninggikan syiar agama. Dan tiada khilaf di kalangan ulama bahawa wajib hijrah bagi penduduk Mekah sebelum pembukaan kota Mekah. Baik. Dan bagi orang Islam, kita wajib membantu orang Islam yang mereka ingin berhijrah. Selagi terdaya, maka wajiblah membantu umat Islam, memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal, memberikan negara. Para ulama dan iman Islam seluruhnya sepakat menegaskan, sekiranya berlaku masalah untuk membebaskan tawanan atau memberi pertolongan kepada yang lemah dan teraniaya daripada Islam, maka kena bantu. Maka check and balance lah. Mereka dah bersusah payah meninggalkan negara mereka, tanah air mereka, semata-mata untuk keluar daripada kezaliman, untuk keluar untuk berhijrah. Lalu wajib kepada orang Islam untuk bantu mereka. Sebab tu kalau berlaku orang-orang yang teraniaya, dizalimi di negara mereka, maka kita sebagai negara Islam yang ada kuasa, yang ada kemampuan, maka wajib kita bantu mereka dengan apa cara yang bersesuaian. Baik. Selesai perkara yang berkaitan dengan hukum. Dan kita masuk sedikit iaitu berkaitan dengan apa yang berlaku Islam hijrah. Sekarang bulan Safar, iaitu bermula pada 26 lagi. Walaupun khilaf menerangkan berlaku pada 27 Safar. Kerana perancangan musyrikin Mekah
berkumpul untuk merancang nak buat apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang musyrikin Mekah, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua musyrikin Mekah, mereka ni terancam. Zon selesa mereka tu telah diancam dengan adanya ajaran baru yang mereka katakan agama baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kalau kita duduk satu tempat, tiba-tiba ada satu orang datang menonjol lebih daripada kita. Kadang-kadang kita merasa kita terancam. Kedudukan kita mungkin akan diganti oleh dia, kan? Itu fitrah manusia. Adapun musyrikin Mekah, mereka dah selesa, mereka dah menguasai adat, cara hidup jahiliah mereka, menzalimi, aniaya orang perempuan. Mereka dah terbiasa. Datang agama baru yang menaikkan kebenaran, yang membawa kebenaran dan menundukkan kebatilan. Wanita-wanita dimuliakan kedudukannya. Hamba-hamba ni sama saja di kalangan manusia ini, sama saja melainkan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini satu benda yang sangat pemimpin, khususnya orang-orang yang menguasai Mekah ketika itu. Maka peristiwa hijrah ini kalau kita lihat pada 26 Safar mereka berkumpul pada hari Khamis, iaitu di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ni signifikan dia tempat itu diasaskan oleh nenda Nabi SAW. Kalau kita tengok keturunan Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itulah ketika mana diasaskan Darun Nadwah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berhimpun, berkumpul, untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kaum mereka gitu-gitu. Malangnya pada zaman Nabi SAW, atau lebih khusus pada zaman yang dikuasai oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, menjadikan tempat yang diasaskan sendiri oleh nenda Nabi SAW itu Qusay, dijadikan tempat untuk merancang sesuatu untuk membunuh Nabi SAW. Ini salah guna tempat, salah guna kuasa. Tempat yang elok akhirnya jadi tempat yang tak elok. Maka dalam peristiwa ini mereka berkumpul, dan dalam perkumpulan mereka itu didatangi oleh seorang tua, dan orang tua itu adalah iblis. Dia nak tahu tentang dan nak join lah, nak menyertai perbincangan. Nanti kita tengok apa hikmah kedatangan iblis. Bukan hikmah lah, apa yang kita boleh faham daripada effort iblis ini untuk menyertai perbincangan di kalangan musyrikin Mekah, pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah ketika itu. Lalu banyak cadangan diangkat. Ada yang kata penjarakan Nabi, ada yang bagi pandangan kita buang Nabi daripada Mekah. Semua pandangan itu sebenarnya ditolak oleh lelaki yang sebenarnya adalah iblis. Cadangan itu baiklah, buang Nabi, penjarakan Nabi, masukkan Nabi dalam satu tempat, kemudian letak sehingga reput. Semua cadangan itu tak diterima. Sebab apa? Ada lagi perancangan yang lebih besar, dan perancangan itu bukanlah datang daripada iblis, tetapi daripada manusia yang bertopengkan iblis, itulah Abu Jahal. Abu Jahal mencadangkan supaya dibunuh Nabi SAW, dan cadangan itu dipersetujui dan diangkat menjadi satu persetujuan bersama. Akhirnya mereka bersetuju untuk membunuh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah ini, Nabi SAW apabila perkara itu berlaku, maka malaikat memberitahu kepada Rasulullah bahawa perintah berjihad, perintah berhijrah, keluar berhijrah. Dan peristiwa hijrah itu menyebabkan Nabi SAW diperintahkan supaya malam ini jangan tidur di tempat tidurmu yang biasa engkau tidur. Lalu Nabi SAW berjumpa dengan sahabat dia Abu Bakar untuk menceritakan apa yang telah berlaku. Lalu bermulalah perancangan hijrah itu, tuan-tuan. Perancangan hijrah itu setelah diceritakan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar meminta kepada Rasulullah dengan berkata, aku memohon untuk bersahabat denganmu wahai Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, ya benar, Nabi benarkan. Dan bersetuju dengan permintaan Abu Bakar. Baik. Maka kalau dekat sini kita melihat bahawa pertama sekali fiqh dan faedahnya adalah berkaitan dengan perancangan yang rapi. Perancangan yang rapi, perancangan yang tersusun, perancangan yang penuh strategi pasti akan membuahkan kejayaan. Ini kita balik kepada usaha.
Sebab tu dalam memahami maksud tawakal, memahami maksud berserah kepada takdir, perlu dan wajib kepada usaha. Dan ini contoh yang paling besar sekali yang dilakukan sendiri oleh Nabi dan juga sahabat, iaitu merancang. Walaupun Allah telah perintahkan untuk berhijrah kepada mereka, kepada Rasulullah, tetapi mereka tetap merancang. Ini Islam. Sebab kita sebut banyak kali kan, Islam is organized. Islam ni satu institusi ataupun satu agama yang mengajar supaya kita ini belajar mengurus, tersusun, ada perancangan dan sebagainya. Dan memilih masa yang sesuai. Ini juga satu strategi. Dan yang paling besar adalah memilih rakan yang baik. Sebab sejarah mencatatkan banyaknya kegagalan yang berlaku dalam satu organisasi atau satu persefahaman itu disebabkan dalaman itu sendiri. Apabila kita salah memilih kawan, apabila kita salah memilih teman, maka dia akan rosak dengan disebabkan salah pilih kawan. Sebab tu Rasulullah memilih rakan dan sahabat yang terbaik sebagai asas misi dan juga tujuan dan untuk kejayaan hijrah yang dilakukan. Dan itu pun terbukti. Sejarah mencatatkan banyaknya keruntuhan sebuah negara, keruntuhan sebuah pemerintahan, apa saja disebabkan oleh sabotaj daripada dalaman. Ini fakta. Maka Rasulullah menyuruh kita supaya memilih sahabat yang betul, yang jujur untuk menjadi peneman kepada misi kejayaan apa yang kita usahakan. Baik. Dan kemudian kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar juga menawarkan sebahagian besar daripada ahli keluarga dia sendiri, yang kita sebutkan sebagai mereka yang berkorban jiwa dan raga mereka untuk membantu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diri dia sendiri. Selain daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, itulah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uraiki, dan kemudian kita kata Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada putra kepada Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Asma binti Abu Bakar, anak putri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka semua inilah orang yang secara khususnya membantu perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara fiqah dan faedah yang kita boleh dapat, musuh-musuh Islam sanggup bersatu walaupun hati mereka itu sentiasa bercakaran sesama sendiri dalam menghadapi kebenaran. Ini yang berlaku. Walaupun terbukti pemimpin Mekah ketika itu, mereka ni adalah seteru di kalangan mereka antara satu dengan lain. Dan mereka mudah untuk berperang, berkelahi disebabkan satu benda yang sangat kecil. Tetapi dalam urusan untuk membunuh Nabi, merancang sesuatu yang tidak baik kepada Nabi kita, mereka bersatu hati. Ini kekuatan mereka. Kekuatan orang musuh Islam ni, walaupun mereka itu tidak sepakat, tetapi dalam urusan tentang kebenaran, mereka sanggup bersatu. Dan ini berlaku dalam sejarah kita, peradaban dunia berlaku. Runtuhnya satu kuasa dan sebagainya itu disebabkan kesepakatan di kalangan mereka yang memusuhi agama. Kalau dalam kisah kita ini adalah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua adalah hikmah syura. Perbincangan. Syura ni perbincangan. Ini hikmah atau sunnah yang besar dalam agama. Tetapi orang bukan Islam, musuh-musuh Islam di kalangan musyrikin Mekah ketika itu, mereka juga berbincang. Cuma perbincangan mereka itu adalah perbincangan yang tidak baik. Mereka berbincang sesuatu yang tidak baik. Mereka nak buat sesuatu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa yang sama, syura atau perbincangan ini hakikatnya menemukan natijah yang terbaik. Kita tak tengoklah daripada side yang buruk. Mereka bincang, akhirnya angkat satu keputusan, lantik setiap pemuda ni, bagi mereka pedang, tetap Nabi SAW sekaligus, supaya tak ada Bani Hashim boleh claim kabilah mana, kaum mana yang bunuh keturunannya. Tak ada. Itu bijak mereka. Mereka dapat satu keputusan yang solid.
Akhirnya mereka nak buat tapi gagal. Ini perancangan manusia, perancangan Allah melebihi. Maka sunnah kita orang Islam lebih lagi lah. Syura, berbincang. Kita buat satu keputusan yang terbaik akhirnya untuk kebaikan Islam. Dan bukanlah seronok dengan pandangan masing-masing tanpa pendapat yang disepakati. Ada orang Islam di kalangan kita tak suka berbincang. Mereka lebih suka pandangan akulah betul, pandangan saya lah yang saya dapat pengalaman. Masukkan semuanya dalam syura atau perbincangan. Yang ketiganya, Iblis laknatullah sanggup turun gelanggang untuk bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Ini janji Iblis. Memang dendam dia kepada keturunan Nabi Adam AS. Mereka nak tarik kita, nak cucu Adam AS ni sama masuk dengan neraka bersama dengan dia. Sebab itu Iblis sanggup turun padam. Ini Iblis lah. Dalam peristiwa penyembahan Nabi Allah Ismail pun serupa juga. Dia turun. Dalam peristiwa hijrah pun begitu juga. Dia turun. Tapi turun dia bersama dengan musyrikin Mekah. Sehingga terangkat perbincangan mereka itu bersetuju untuk bunuh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa musuh Islam sanggup bersekongkol dan bersepakat juga untuk memusuhi Islam. Ini satu perkara yang kita kena renung banyak. Dan juga konsep tawakal sebenarnya amat penting untuk dilaksanakan dalam tempoh menempuh ranjau kehidupan. Sebab tu salah faham konsep tawakal kerana masyarakat tu amat membimbangkan. Tak majunya satu masyarakat, satu tamadun tu kerana mereka beranggapan bahawa segala yang berlaku telah ditakdirkan Allah Ta'ala tanpa perlu kepada usaha. Ini kita dah bincang lah dalam cabang iman kita, iaitu beriman kepada qadar, ketentuan baik dan buruk datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian permulaan hijrah Nabi SAW, maka setelah mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW, mereka kepung rumah Nabi. Pada malam Nabi berada di rumah dia. Ketika itu malaikat yang wahyu Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya Nabi berhijrah. Dan dengan izin Allah Ta'ala, mereka telah dikaburkan penglihatan mereka. Akhirnya tidak melihat bahawa Rasulullah itu telah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada malam tersebut, iaitu pada malam 27 Safar, pada malam hari Jumaat. Dan antaranya disebutkan bagaimana Rasulullah SAW keluar daripada celah-celah barisan, ambil tanah dan taburkan di atas kepala mereka, dan Allah menutup pandangan mereka. Dan Nabi membaca ayat, dan ayat ni sangat familiar kepada kita kan. Ayat ni kalau saya baca, tuan-tuan pun berbiasa baca kot. Kalau masyarakat kita baca, biasanya kalau nak lepas roadblock ada JPJ ke Traffic, dia baca ayat ni, Surah Yasin ayat 9. Tapi baca-baca pun kena tahan juga kan. Dia cakap ke kawan tu yang jaga tu, saya dah baca ayat ni, macam mana boleh kena tahan. Kita kan sama mengaji, guru kita kan sama, saya pun baca ayat yang sama. Tak jadi ayat tu. Kita banyak buat mentera ayatnya. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Ni ayat surah Yasin. Maka dengan izin Allah Ta'ala, maka pandangan mereka itu dihijabkan, lalu mereka tidak dapat melihat Nabi SAW. Dan akhirnya lah sampai mereka pergi ke tempat Sayyidina Ali tidur, dan mereka melihat bukan Muhammad. Lalu bertanya kepada Ali, maka Ali mengatakan, aku tidak tahu di mana Muhammad SAW. Mereka gagal, perancangan pertama mereka gagal. Dan ketika Rasulullah itu berhijrah meninggalkan Mekah, Rasulullah menitiskan air mata ketika meninggalkan kota suci Mekah. Nabi sedih tuan-tuan. Ini bumi kelahiran baginda Nabi SAW. Ini pun maksud iaitu cintakan negara. Kita ni kena ada dalam diri kita, jati diri kita, cinta kepada negara kita, sayang negara kita, tanah air, tanah tumpah darah kita. Nabi SAW menitiskan air mata ketika meninggalkan kota suci Mekah. Nabi mengatakan dengan maksudnya, sesungguhnya kamu wahai Mekah, negeri yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, nescaya aku tidak akan meninggalkanmu. Dan memang berlaku pun, kerana ketika itu Islam ditindas, Islam dizalimi. Kita baca kisah bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, 2 orang mak ayah dia dibunuh
dan dia diseksa sehingga teruk sekali. Dan juga ada yang terlintas di sanubari untuk membuat perbandingan di antara hijrah Nabi dengan hijrah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia berhijrah? Ya, berhijrah. Bagaimana Sayyidina Umar berhijrah? Dia berhijrah secara terang-terangan. Itu kelebihan Sayyidina Umar. Dia declare public bahawa dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seolah-olah takut dan gentar lalu berhijrah secara sembunyi. Kalau kita sebagai umatnya, kita nak jawab apa? Adakah kita membenarkan tuhmahan itu? Betul juga, ya, itu bahaya tuan-tuan. Ya tak je, Umar okey je hijrah. Tetapi kenapa Abu Bakar dan Rasulullah itu berhijrah secara sembunyi? Baik antara jawapan yang dimurnikan kepada kita untuk kita faham. Pertama sekali, apa yang diarahkan kepada Nabi SAW itu perintah. Itu suruhan. Dan setiap suruhan dan perintah yang Nabi lakukan itu akan menjadi hukum. Itu dipanggil sunnah. Segala yang disandarkan kepada perkataan, disandarkan kepada perbuatan dan takrir Nabi itu adalah hukum. Sekiranya Nabi melakukan perkara seperti mana Sayyidina Umar melakukan, maka wajib ke atas kita untuk melakukan apa yang Nabi lakukan. Maka itulah yang dimaksudkan bahawa cara Nabi itu adalah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hijrah, caranya begitu. Sekiranya tidak, dia akan menjadi hukum kepada umat, kepada kita, dan ramai orang beranggapan bahawa ia adalah wajib untuk berhijrah cara yang telah ditentukan. Dan kemudian Nabi SAW pada malam 27 Safar, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi tinggalkan rumah dia, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudiannya Nabi keluar bersama Abu Bakar ni ke Bukit Sur, Jabal Sur. Jabal Sur. Kadang kita confuse Jabal Sur dengan Jabal Nur. Jabal Sur ni beza titik je lah. Ejaan bentuk hurufnya sama, sa dengan nun. Jabal Nur, Jabal Sur dalam peristiwa hijrah, Jabal Nur ni dalam peristiwa ketika mana turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Dan ketika itu Nabi SAW berjalan merentas jalan yang jauh, sejauh 5 batu. Keadaan bukit yang amat tinggi, batunya keras, dan Nabi tak pakai sebarang cahaya untuk naik. Kerana itu strategi. Jadi jika ternampak cahaya, maka akan diketahui bahawa adanya Nabi SAW. Akan dikejar oleh musyrikin Mekah. Sebab tu kalau orang buat motor tak buka lampu tuan-tuan, dia itu sedang berhijrah. Sedang berhijrah. Naik motor tak kira buka lampu. Nabi SAW naik bukit dia tak ada cahaya, gelap. Siapa yang pergi sana, dia akan nampaklah keadaan Jabal Sur tu. Tuan-tuan, sangat-sangat mencabar kepada dua orang yang ajus. 52 tahun dengan 50 tahun. Bukan muda, tua dah, ajus. Sanggup tinggalkan dan melakukan perintah Allah Ta'ala semata-mata untuk bawa Islam kita hari inilah, susah payah. Sampai berdarah kaki Nabi SAW, sehingga diceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu mendukung Nabi SAW. Punyalah tu Nabi kata, ulama kata siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar Rasulullah, maka kafir dia. Siapa yang mengingkari persahabatan Rasulullah dan juga Abu Bakar, maka kafir dia. Menolak Abu Bakar itu sebagai sahabat Nabi SAW. Dukung Nabi. Bukan muda, bukan 30-an. 30-an pun belum tentu boleh buat. Okay. Naik Bukit Broga, cuba dukung kawan. Siapa umur 50? Dukung kawan umur 53. Naik Broga tuan-tuan, track dia cantik. Ya. Ni Abu Bakar Siddiq. Dia tak mau Nabi penat. Dan itulah berlaku. Dan sebahagian riwayat mengatakan bahawa mereka berjalan menggunakan di hujung kaki mereka. Hujung kaki. Punya strategi Islam tuan. Punya nak bagi tahu kita merancang. Bukan sembrono. Hujung kaki. Supaya tapak kaki mereka itu tidak diketahui oleh orang yang mengejar mereka. Musuh-musuh yang mengejar Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Ini kelebihan yang berlaku. Dan apabila sampai di pintu gua itu, lalu Sayyidina Abu Bakar meminta supaya diri dia masuk dulu. Kalau kita belum tentu lagi.
Kalau kita dengan Nabi mungkin kita kata Nabi masuk dulu. Pasal apa Nabi masuk? Wahai Nabi Allah, kamu Jibril ada jaga, ni semua ada malaikat semua ada jaga, aku tak ada orang jaga. Tapi Abu Bakar tak, dia masuk dan dia membersihkan apa yang ada di dalam gua, sehingga riwayat yang kita faham bagaimana dia menutup lubang-lubang yang ada dengan kainnya yang ada, sehingga ada satu tempat dia tak boleh tutup. Lalu ketika itu dia melunjurkan kaki dia dan menutup lubang itu dengan hujung kaki dia. Dan Rasulullah itu berada pada paha dia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ahli sejarah menceritakan bahawa Allah mengirimkan labah-labah untuk membina sarangnya, sebahagian ahli sejarah mengatakan burung merpati bertelur dengan tenang di pintu gua, menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dan menghina musyrikin, musuh-musuh Allah. Allah tidak menghantar kepada Raja Balqis untuk meruntuhkan apa yang ada, melainkan burung yang kecil, itulah burung hudhud. Allah tidak menghantar satu yang besar kepada raja yang sombong dan zalim, itulah Namrud, sehingga mengalirkan air mata, kecuali seekor lalat yang masuk ke telinganya. Dan Allah menghantar tidaklah melainkan labah-labah yang lemah dan yang halus untuk membina sarangnya, untuk mengalahkan perancangan musuh Allah. Melainkan itulah yang membuktikan betapa Allah Maha Besar dan lemah dan hinanya musyrikin Mekah. Akhirnya gagal mereka kerana sekadar Allah menghantar haiwan yang lemah. Itu satu penghinaan sebenarnya. Mereka merancang bagi anak rak, tuan-tuan, tapi Allah menghantar haiwan yang lemah, yang halus, labah-labah saja, untuk menggagalkan yang mereka mungkin rasa mereka bijak, mereka brilian untuk menjayakan misi mereka. Hakikatnya salah. Ini hikmah atau fiqh yang kita kena faham antaranya. Dan ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua Sur, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, demi Allah jangan engkau masuk ke dalamnya melainkan aku yang masuk terlebih dahulu. Dan akhirnya apabila disengat kaki Sayyidina Abu Bakar itu, maka kesakitannya tak dapat lagi ditahan dan mengalir air matanya sehingga menitik ke pipi baginda Nabi SAW, ke wajah Nabi yang mulia, menyebabkan Nabi terjaga. Lalu apabila terjaga, Nabi bertanya apa yang berlaku kepada Abu Bakar, tak dapat disembunyikan. Lalu dikatakan Abu Bakar, kakiku disengat binatang berbisa. Lalu Nabi SAW mengambil air baginda yang mulia, lalu diletakkan di kaki yang disengat, menyebabkan hilang bisa dan sengatan. Dan sejarah mencatatkan bahawa antara punca kematian Sayyidina Abu Bakar itu apabila kesan racun tersebut datang semula di saat kematian dia. Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasihnya dua orang sahabat ni antara Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian berlakulah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bergerak dengan pertolongan Asma binti Abu Bakar di gua tu. Asma binti Abu Bakar ni disebut dalam sejarah dia mengandung dalam 4 bulan. Tuan-tuan, perempuan ibu-ibu yang mengandung, ada bahagian, ada bahagian untuk bantu hijrah ni. Dan itulah anak yang pertama lahir dalam peristiwa hijrah tu, Asma binti Abu Bakar. Dia bukan orang dalam keadaan yang sihat. Dia bawa bekal Nabi kepada ayah dia dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu bekal itu tak diikat, lalu diambil kain di pinggangnya, lalu dikoyak dua, kemudian diikat. Itulah yang mendapat gelaran kepada Zatul Nitaqatain, iaitu pemilik kepada dua tali pinggang. Satu tu diikat pada pinggang dia, satu lagi mengikat makanan yang dibawa kepada ayah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan. Begitu juga anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar, bohong kepada cerdik dia, bohong kepada Quraisy Mekah, mengintip apa yang berlaku perbualan di kalangan musyrikin Mekah, dan kemudian menyampaikan kepada dalam menjayakan perancangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Fahirah, gembala kambing, main peranan yang besar. Ini semua kita kena baca tentang sirah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka buat keputusan, buat satu mesyuarat tergempar. Mereka tawarkan 100 ekor unta, siapa dapat bunuh Nabi. 100 ekor unta ni mahal lah. Kalau hari ni mungkin dalam RM35,000 seekor.
Kalau darab dengan 100 adalah 350. Kaya tuan-tuan. Ketika itu kita tak tahu nilai dah dan kualiti unta tu. Lalu dia ambil cabaran ini, orang nak bunuh Nabi bersungguh-sungguh. Itu yang berlaku tu kerja Nabi SAW. Antara fiqah faedahnya, mukjizat Rasulullah menyembuhkan sengatan berbisa. Satu. Yang keduanya, kasih sayang Abu Bakar radhiyallahu anhu, cinta dia kepada Nabi, sanggup gadaikan nyawa dia, hartanya, nyawa dia, mempertahankan diri, masuk dalam gua, sanggup. Sekalipun dia bimbang dengan terhadap binatang-binatang buas. Dan ini kita sebut tadi, sesiapa, kata Jarullah berkata, siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar radhiyallahu dengan Nabi, maka dia kafir kerana menolak apa yang terkandung dalam kitab Allah. Dan sifat permusuhan antara Islam dan kufur sentiasa berlaku sehingga akhir hayat kita. Percayalah. Orang-orang musuh Islam, orang kafir ni dan orang Islam, dia sentiasa memusuhi kita sampai bila? Sampai akhir hayat kita. Baik. Saya ringkaskan. Dan kemudian apabila dalam perjalanan Nabi SAW, antaranya Nabi SAW ditawar dan diberi unta oleh Abu Bakar untuk berhijrah secara percuma. Tetapi baginda tetap membayarnya sebanyak 800 dirham. Dan itu bernama Asqaf Qaswa. Dan ini menunjukkan bahawa dalam perjuangan kita, tuan-tuan, ibu-ibu, dalam jihad kita hari ini, kita jihad apa? Dalam mungkin jalan jihad untuk membangunkan ekonomi Islam, dalam jihad untuk kita memakmurkan rumah Allah, apa saja yang kita lakukan untuk agama, perlu kepada bahagian kita sendiri. Kita tidak meminta-minta. Keluarkan harta kita sendiri. Pengorbanan harta seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah. Boleh saja Rasulullah menerima pemberian daripada Abu Bakar itu secara percuma kerana ia diberi, tetapi Nabi tetap membayar selepas hijrah, iaitu sejumlah 800 dirham kepada Abu Bakar atas unta yang diberikan kepada baginda. Bahawa Nabi juga take part, ada bahagian. Sebab itu dalam satu kejayaan usaha agama kita ni mesti ada dari diri kita sendiri. Bukan semata-mata kita mengharapkan daripada luar untuk bantu kita. Itu satu yang kita kena ambil bahagian. Contoh macam orang bina masjid, kita ambil bahagian harta kita dekat nak bina masjid. Mana ada bahagian kita? Kita nak bantu satu misi, bantu orang banjir, contoh dia, kita bukan saja pergi minta orang bantuan, kita pun kena keluarkan juga. Kita mesti ada bahagian kita supaya misi itu berjaya, dan kita ada bahagian harta kita dekat situ. Ini satu benda yang kita kena faham. Bersahalah membeli dan juga barang-barang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah dan milik kita sendiri. Baik. Sehinggalah Nabi SAW berjalanlah hijrah itu, dan berlaku juga beberapa mukjizat, antaranya kambing yang Nabi perah, yang zahirnya umum makbat lah. Dia nampak satu kemah tu, Nabi datang, Nabi tanya adakah sesuatu nak dimakan, dia minum, kata dia tak ada. Dia kata melainkan ada kambing tapi telah kering susu dia. Lalu Rasulullah minta keizinan kepada umum makbat untuk perah susu tu. Lalu Nabi perah, akhirnya keluar dengan susu yang banyak. Terkejut mereka. Itu mukjizat Nabi SAW ketika itu. Dan Nabi pun sampailah, iaitu ke Quba. Di situ Nabi bermalam sebanyak 3 hari, ataupun disebutkan 4 hari sebahagian riwayat mengatakan. Antara tujuan Nabi tak terus masuk ke Yasrib, ke Madinah, kerana baginda pertama sekali mereka melakukan kerja-kerja besar. Kalau mereka masuk ke Madinah, banyak kerja-kerja besar mereka nak buat. Lalu Nabi penat sebagai manusia biasa, Nabi letih. Lalu berehatlah di Quba. Kerana di Quba ni tak ramai penduduk. Dan apa yang penting, Nabi SAW dapat belajar tentang penduduk Madinah itu sendiri, pemimpin-pemimpin Madinah. Supaya apa? Supaya apabila Nabi kenal dan cara orang Madinah ni mudah untuk diterima oleh masyarakat. Itu pun satu perkara yang kita kena faham. Nabi berhenti di Quba, selain daripada Nabi melepaskan lelah dia, Nabi ingin mengetahui bagaimana cara orang Madinah, supaya apa? Bila Nabi sampai mudah diterima. Macam itulah kita juga, kalau kita pergi satu tempat yang baru, sebelum kita sampai tempat yang baru, kita kena belajar suasana kerja, suasana masyarakat tempat tu, adat kawasan tu. Supaya apa? Tak jadilah kera sumbang. Yang jadi masalah kita hari ni, kita buat kepala kita datang entah daripada mana, datang-datang kita buat kepala kita sendiri. Kita tak meraihkan adat kawasan tu. Kita tak meraihkan kebiasaan masyarakat situ yang betul, kebiasaan yang betul. Akhirnya kita menyalahi sunnah sebenarnya. Kerana Nabi SAW berhenti itu untuk belajar, terutamanya para pembesar Madinah ketika itu. Jika tidak, tentu mereka tidak akan mengetahui segalanya, dan ilmu ini amat diperhatikan oleh Nabi SAW. Ini pengajaran besar yang kita kena ambil.
hari ini yang kita boleh lakukan sekali. Baik. Dan kemudian Nabi pun masuklah ke Madinah. Sebelum tu Nabi berhenti di perkampungan Bani Salim, pada tempat yang kita panggil sebagai Masjid Jumaah tu. Di situlah pensyariatan solat Jumaat pertama. Sejarah solat Jumaat kita berlaku, peristiwa itulah, peristiwa hijrah. Nabi hijrah daripada Gua Sur, Nabi jalan, Nabi sampai di Quba, Nabi berehat beberapa hari, dan kemudian Nabi berhenti di perkampungan Bani Salim. Nabi pertama sekali syariat solat Jumaat waktu tu. Dan kemudian Nabi pun masuklah ke Yasrib pada hari ini, iaitu dikenali sebagai Madinah, dan disambut antaranya dimeriahkan dengan secara tahmid dan takdis. Perempuan Ansar bernasyid, kan kita baca tala'al badru alaina min saniyatil wada asyraqal badru alaina, sehingga habis. Antara hukum fiqh kita lihat di sini bahawa sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, Nabi sembahyang Jumaat satu. Yang keduanya, nasyid, madaih yang bersifat memuji, puja Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu diharuskan di dalam syarak. Boleh, nasyid-nasyid ni boleh. Puji Allah, puji Rasulullah, bawa kepada, ingat kepada agama, untuk meningkatkan imannya, semua diharuskan, kerana berlaku juga ketika Nabi disambut di Yasrib ketika. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedikit sebanyak perkongsian kita pagi ini berkaitan dengan kitab ringkas atau risalah ringkas ini, iaitu Fiqh Al-Hijrah. Dapatlah kita sebut tentang hukum-hukam yang terkait dengan peristiwa hijrah yang kita sambut saban tahun. Mudah-mudahan ada kefahaman di kalangan kita dan dapat kita sampaikan. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.